Assalamualaikum dan selamat. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan keris. Topik yang saya nak berkongsi hari ini adalah adakah keris tu senjata yang efektif? Okay. Kita saya nak berkongsi atas dasar reka bentuk senjata tu. Saya tak nak cerita pasal bab permainan, atau bab silat, silat keris ke, aku tak nak. Saya just nak cerita pasal senjata saja. Okay. Permainan kita letak tepi. Dari segi yang saya nak kongsi ni, adakah dari segi reka bentuk dia, sebagai senjata tempur, adakah ia adalah senjata yang efektif berbanding dengan senjata-senjata lain dalam kategori? Maksudnya senjata keris ni secara umum kita tahulah dia untuk kegunaan jarak dekat dan jarak sederhana. Adakah senjata lain yang tergolong dalam kategori ini, bila kita bandingkan dengan keris, adakah keris adalah senjata yang efektif? Atau kita boleh kata adakah dia sama je? So dalam saya nak bercerita, berkongsi sama ada keris ni efektif atau tak nak terpaksa buat perbandingan lah. Saya tak suka bandingkan senjata sebab sebagai pesilat kita ada preference, kita ada senjata kegemaran kita kan. Itu yang saya cakap, dia bila kita bercerita bab senjata, mungkin dia terkait dengan permainan kita. So senjata tu jadi senjata kegemaran kita sebab permainan kita dah ke arah situ. Sebab tu saya kalau boleh tak nak buat perbandingan lah. Tapi untuk menyampaikan tujuan saya atau memahamkan lagi poin-poin saya tu, tak nak saya terpaksa buat perbandingan lah. Cuma kali ni saya memilih kalau saya buat perbandingan bukan dengan senjata tradisi lain lah. Saya cuma buat perbandingan dengan pisau biasa je lah. So untuk poin yang pertama lah, kita kata macam pisau ni, kita tahu senjata sisi tajam dia dekat bahagian bawah ni, untuk mengiris, dan sisi yang berujung ni untuk menikam. Yang di atas ni tak tajam lah. Untuk tipikal pisau, secara umumnya pisau lah. Dan bila kita lihat keris ni, keris dia ada 3 sisi lah. Sisi bawah dia ni, ini pun tajam, sisi atas ni pun tajam untuk mengiris, dan ini untuk menikam lah. So dekat situ kita boleh tahu dia ada 2 sisi yang tajam, dan satu di ujung dia tajam juga. So kat sini ada 3 bahagian yang tajam lah. Manakala pisau ada 2, kat sini dan sini. Itu secara permukaan secara umum, itu perbezaan ya. Kalau kita nak lihat daripada segi efektif atau tak, kita lihat pisau dulu kan. Kalau pisau ni, bila kita menghunus, secara umumnya kita akan hunus ke musuh kita. Sama ada kita akan tujukan yang bahagian tajam ni, ujung ni ke musuh, ataupun bahagian yang tajam bawah ni ke musuh. Jadi pegangan dia sama ada macam ni atau macam ni lah. Kalau macam ni, kita boleh lihat ia akan lebih kepada mengiris. Kalau macam ni, kita akan, bila kita macam ni, kita tahu dia untuk menikam. Cuma kalau kita boleh lihat kat sini, bila kita cuba untuk menikam, tangan kita akan ada, orang kata, sedikit tegang lah. Kalau kita nak buat lurus ni. Jadi untuk serangan yang lurus ni, keadaan pegangan kita ni, orang kata, tak selesa lah, orang kata. Bukan tak boleh menikam, tak selesa. Tak ekonomik lah. Jadi tikaman ke bawah ada lebih selesa macam. Sebab tu kadang-kadang kita lihat kalau orang menikam, dia akan menikam macam ni. Secara tak langsung kita dekat sini, sebagai orang yang belajar silat, kita dah tahu kalau senjata macam ni, kebiasaan dia akan menyerang macam ni atau menyerang macam ni, sebab mata tajam dekat sini. Kalau dia nak menikam, dia akan menikam ni. Jarang dia akan menikam lurus. Kecuali kalau dia nak jadikan senjata macam ni efektif, nak tak nak dia akan terpaksa ubah pegangan macam ni. Macam ni pun dia menyerang lurus. Itu pun ayalah, boleh melurus macam ni lah. Kalau kita nak menikam dari atas pula,
Macam ni kira tak logik. Maksudnya tanpa mengubah pegangan kita nak nikam dari atas, bukan tak boleh, tapi tak ergonomi. Nak tak nak dia terpaksa ubah pegangan macam ni supaya menjadi ekonomi. Ni serangan daripada atas. Kalau serangan lurus ke depan, terpaksa mengubah macam ni. Kalau menikam dari bawah, baru dia ergonomi balik, pegang macam ni. Macam tu lah. Jadi kebiasaannya lebih dia kepada menghiris. Kalau pegangan asal untuk ekonomi, dia akan lebih kepada menghiris dan menikam macam ni berbanding tikaman lurus. Nak tak nak dia terpaksa ubah pegangan. Ataupun tikaman daripada atas, dia terpaksa ubah pegangan macam ni berbanding kebiasaan dia akan pegang macam ni. Kalau dia buat macam ni, tak ekonomi. Kalau kita bandingkan dengan keris, cara pegangan keris ni, dia memegang macam ni. So tikaman ke depan adalah ekonomi. Kita rasa selesa bila kita menikam ke depan, kita rasa selesa bila menikam dari bawah, dan apabila ke atas, kita pun tetap rasa selesa. Tak perlu mengubah pegangan. Kalau menghiris pun tak ada masalah. Iris ke layang, tak ada masalah. So senjata ni kenapa dia ekonomi? Sebab cara pegangan dia, cara mereka bentuk hulu dia, macam orang kata pegangan pistol lah. Dia sudah ekonomi, dia selesa dengan kita punya anatomi badan lah. So bila kita menikam dari bawah tak ada masalah, kita rasa selesa. Nak menikam daripada atas pun kita rasa selesa. Nak menikam lurus pun rasa selesa. Nak menghiris pun tak ada masalah. So dari sini kita tahu, tanpa perlu mengubah cara pegangan, kita sudah dapat buat bermacam-macam jenis serangan berbanding dengan senjata yang seolah pisau tadilah, atau seangkatan dengan pisau. Kalau kita nak menikam dari bawah, kita rasa selesa. Kita nak menghiris, selesa, tak ada masalah. Tapi bila kita nak buat serangan lurus, kita akan rasa sedikit tegang di bahagian tangan ni. Kalau kita nak buat ke atas pun, kita akan rasa sedikit tegang. Dari cara pegangan kita tu. Nak tak nak, cara yang selesa untuk kita bila untuk buat serangan lurus dengan pisau, kita terpaksa ubah pegangan. Ubah pegangan. Kalau daripada atas, kita akan ubah pegangan juga. Dia akan jadi selesa dan kita akan jadi lebih senang untuk bertempur. Itu dari satu poin lah, dari segi cara pegangan. Kedua, dari segi saya nak kata ni, dari segi sudut perlindungan lah. Bila orang nak menyerang kita, kita akan bertahan. Bila kita menghunus pisau, matanya menghadap ke bawah. Andai kata ada serangan daripada sebelah tepi, katakan kita ada dua serangan daripada sini, dua penyerang daripada depan dan daripada sisi. Kalau ada serangan daripada tepi, kita terpaksa, kebiasaan orang silat dia akan menangkis serangan dengan senjata dia sendiri. Kalau ada serangan daripada tepi, kita akan menangkis macam ni lah. Dan bila ada serangan, katakan serangan penyerang kedua masuk atau menyerang kita tu, kita akan ubah kita punya mata supaya menghadap serangan kedua pula untuk menangkis. So kat sini kita boleh lihat pegangan tangan kita akan memainkan peranan lebih untuk dalam menangkis serangan-serangan dari sisi dan depan. Dan senjata ni, mata dia menghadap ke bawah lah. Satu ke depan dan satu ke bawah. So apa-apa serangan daripada sini, nak tak nak, untuk kita menangkis, kita terpaksa ubah mata ni menghadap lawan kita supaya kita boleh menangkis dengan lebih efektif lah. Kat situ bila ada serangan di sini, macam saya cakap tadi, mata dia akan menghadap kepada serangan tadi. Dan bila ada serangan kedua datang, kita terpaksa ubah balik mata tu supaya menghadap penyerang yang kedua. So sini ada berlaku kita panggil dia punya perubahan pergerakan tangan kita ni akan memainkan peranan untuk mengubah mata dia supaya berjaya menangkis serangan tersebut lah. Kalau keris, kita lihat bila kita pegang, mata dia, sisi tajam dia akan menghadap ke sebelah kiri kita,
sebelah kanan kita, dan yang tajam di depan akan menghadap ke depan. So secara tak langsung, bila kita start menghunus senjata ke arah musuh, kita akan cover juga bahagian sisi kanan dan sisi kiri kita sekali, bukan depan saja. So dia memberi ancaman ataupun memberi pertahanan untuk kita daripada serangan daripada depan, kiri dan kanan. Okay. Sebab reka bentuk dia ni dipegang dengan keadaan bilah itu terbaring atau miring. Terbaring kan macam ni. Dia bukan macam pisau tadi. Kalau pisau, mata dia menghadap ke bawah. Okay. Mata tajam sisi ni menghadap ke bawah. Kalau keris, mata dia menghadap ke tepi. Okay, apa function bila dia menghadap ke tepi ni? Apa kebaikan? Macam saya cakap, dia akan cover, akan melindungi kita daripada serangan daripada tepi, kiri dan kanan, dan juga bahagian depan dia akan mengcover serangan daripada depan. So katakanlah ada serangan daripada sisi saya macam tadi, saya tak perlu mengalih sangat. Sisi tajam ni saya perlu alihkan saja, dia menghadap musuh sana. Okay. Ada serangan sini, saya dah boleh menangkis tanpa perlu mengubah pergerangan tangan saya. Okay. Dan sekiranya ada lagi orang kedua serang daripada depan, saya perlu mengubah saja. Saya tak perlu mengubah pergerangan tangan, saya hanya halakan saja mata. So secara mudahnya serangan daripada sini saya ambil macam ni, serangan depan saya ambil macam ni. Tak perlu dah mengubah pergerangan tangan. Jadi penjimatan pada pergerakan saya dari saya tak perlu nak buat. Walaupun boleh lah, kalau ikut permainan memang boleh, tak ada masalah. Tapi secara asalnya bila kita cerita pasal senjata saja, saya dah tak perlu mengubah pergerakan tangan saya, tak perlu melibatkan pergerakan yang banyak. Saya perlu buat macam ni, dah cover sebelah sini dan cover belah depan. Kalau pisau tadi, serangan saya kena tangkis sebelah sana dan saya kena pusing untuk tangkis sebelah sini. Okay. So dekat sini kita boleh lihat bila sisi tajam tu, dia dah tolong kita untuk melindungi kita daripada serangan dari sisi dan tolong kita untuk serangan daripada depan. Okay. Itu antara kebaikan jenis antara reka bentuk keris ni, kebaikan dia. Bila kita lihat dari sudut persenjataan tu, bila kita fikirkan, tenung balik, dia sebenarnya efektif dari segi dalam bertahan dan melindungi. Okay. Dari segi pergerakan tu kita dapat kurang lagi kita boleh jadi lebih cepat. Itu dari sudut sisi tajam dia. Okay. Kalau kita lihat dari sisi daripada poin yang lain, okay, untuk bergelut, okay, senjata seperti pisau ni, okay, bila dia bergelut, katakan bergelut ni kira-kira maksudnya main lapat semua lah. Okay. Kalau ada orang pegang tangan kita nak lepaskan, kata jaksa ada orang dapat tangkap tangan kita, katakanlah dapat kan. Okay. Untuk melepaskan diri ni sebenarnya mengambil usaha lah, atau effort yang lebih lah. Okay. Sebab satu, mata ni jauh daripada tangan lawan. Okay, satu. Dan keduanya mungkin kita terpaksa bagi effort lebih dari sudut kita kena mahir dari segi permainan. Okay. So kita kena mahir silat untuk melepaskan daripada pegangan lawan lah. Okay, kalau dia dapat pegang lah, kalau dia dapat tangkap lah. Okay. Kalau kita bandingkan dengan keris, okay, andai kata musuh dapat menangkap tangan kita, okay, ada senjata, ada bahagian-bahagian lain pada keris ni yang kita boleh gunakan, okay, untuk melepaskan pegangan musuh kita dengan mudah. Okay, tanpa perlu banyak effort ataupun kita tak perlu terlalu mahir sangat. Sebab keris, asalkan kita tahu apa penggunaan setiap sudut keris tu. Okay. Sebagai contoh, kita boleh gunakan hulu dia yang tajam. Okay. Dia ada sisi-sisi dia yang tajam. Okay. Untuk hulu macam ni lah. Okay. Hulu kaka ke, hulu jawa demam ke. Okay. Dia ada sudut yang tajam, patah tiga pun ada. Okay. Untuk yang biasanya kalau orang silat panggil untuk punang bertempur lah. Okay. So
keris yang macam ni, contohnya ulu yang macam ni, kita hanya perlu tekan untuk melepaskan daripada pegangan musuh. Ini tajam ni. Kalau kita nak lepas juga tak tahu. Okay. So sisi yang tajam ni kita boleh tekan ni untuk melepaskan dan kemudian kita betul serang. Okay. Kalau kita bandingkan dengan pisau tadi, agak sukar. Okay. Kita terpaksa gunakan tangan kita satu lagi, atau tu yang kata kita terpaksa bermain-main, kita kena berpusing lah untuk melepaskan lah. Okay. Kalau keris tak perlu. So usaha untuk melepaskan daripada pegangan musuh tu lebih mudah. Okay. Kita hanya perlu tekan dan akan lepas. Okay. Kalau dia dapat orang kata pin ataupun tekan tangan kita kat sini, okay, kita boleh juga guna yang benda sama, tak ada masalah. Ada macam-macam lagi sisi tajam keris. Kat sini boleh untuk melepaskan, katakan dia dapat pegang dan kita hanya perlu tolak untuk cucuk sikit, untuk bagi ruang untuk kita menghiris dan tikam. Okay, kita nak, kalau keris ni nak ruang sikit, dapat terbuka sikit, dah cukup. Dan kegunaan ni, sisi tajam ni sebenarnya untuk bagi kita ruang keris ni bergerak sikit, dapat bergerak sikit dan dia dapat bebas sikit, habis. Sebab tu dia juga mampu untuk bertempur dalam jarak yang orang kata gelut, terlalu rapat sampai kan orang boleh pegang tangan kita, tangkap tangan kita kan. Katakanlah 2-3 orang kita lawan, tiba-tiba orang belakang dapat tangkap. Okay. So dalam jarak macam ni pun dia masih mampu bertempur, masih mampu melepaskan diri dan untuk bertempur terus, meneruskan bertempur. Kalau pisau, kebiasaannya bila ada dah orang dah dapat tangkap tangan kita, atau dapat dapat tangkap tangan lah, atau kita bergelut, untuk melepaskan daripada pegangan tu memerlukan usaha yang lebih. Jadi itu dari satu sudut lagi lah. Selain daripada tu, kalau kita cerita senjata keris ni, biasanya kita boleh kata dia taklah terlalu tajam kalau nak bandingkan dengan pisau. Okay, sebenarnya senjata tradisi Melayu ni dia taklah terlalu tajam. Kita selalu kalau tengok cerita-cerita kungfu, cerita-cerita sama kan, kalau dia orang nak test pedang ni, contoh lah, okay, bagi contoh pedang, dia orang ambil kain ke sutera, dia orang baling dan dia orang tadah dengan dia orang senjata tu, dan sutera tu atau kain tu akan terbelah dua. Maksudnya pisau terlalu tajam, senjata tu terlalu tajam kan. Okay. Kadang-kadang bila kita fikir kenapa dia tak terlalu tajam, okay, senjata lama lah. Okay. Ni bukan ni keris saja lah. Okay. Dia tidaklah terlalu tajam, orang kata tajam yang terlalu macam orang kata macam pisau cukur kan. Okay. Ini pandangan peribadi saya lah. Okay. Boleh terima, dengar boleh percaya kan. Macam pisau, kalau kita pegang, mungkin kita risau akan melukai anggota kita lah, sebab dia terlalu tajam. Kadang tajamnya sampai diasah sampai menjadi tajam seperti pisau cukur. Okay. Dan ada senjata-senjata yang seperti ini akan sentiasa ditajamkan bila selepas bertempur lah. Okay. Kenapa dia tidak terlalu tajam berbanding dengan senjata-senjata yang especially senjata moden lah. Okay. Macam pisau moden dengan semua lah. Okay. Kebiasaan bila kita bertempur, kita akan ada adrenalin lah, kita semangat kita tu membuat-buat. Kadang-kadang kita setakat 1-2 sikit luka-luka ni kita takkan terasa tau. Kita tahu mungkin lepas bertempur kita tengok terluka, bila masa kena kita pun tak tahu. So senjata-senjata yang terlalu tajam ni dia ada sifat macam tu, kadang-kadang dia melukai tanpa kita sedar. Okay. Adakah dia bagus? Dari satu sisi lain bagus atau tak, mungkin bagus, tapi pendapat hemat saya, ada lebih baiknya dia perasan sakit ketika bertempur. Okay. Maksudnya kat sini, orang bersilat ni bila dia orang terlalu fokus untuk bertarung, okay, kadang-kadang kita nak dia teralih perhatian. Okay. Bila sakit tu akan mengalihkan dia perhatian supaya kita orang kata boleh mengambil peluang tu untuk menghabiskan dia. Okay. So bila senjata terlalu tajam macam pisau cukur ni, macam saya cakap tadi, bila semangat sangat bertempur, kadang tak perasan badan tu luka-luka. Jadi perasaan distraction tu tak ada. Okay, bila kita bertempur dengan senjata-senjata lama, senjata macam keris ni,
dia tak terlalu tajam, tapi tajam dia macam bergerigi. Maksud bila kalau kena tu kita akan jadi macam tu. So akan wujud satu orang kata distraction. Orang kata distraction ni teralih perhatian. Contohnya bila kita nak tikam, dia masuk serang dan kita tangkis serangan dia dan dia terkena, dia akan automatic insting dia akan, bila dia rasa sakit, manusia ni bila naluri dia rasa sakit, dia akan cuba mengelak. Dia masa tu kita nak, sebab dia dah jadi kelang kabut masa tu, macam terkena sikit, dia pun perasan terkena, dan dia akan bila tu kita masuk lagi. Kita nak dia bila dia tu dia punya perhatian dah terganggu. Bila terganggu tu, itulah peluang kita nak habiskan dia. So secara hemat saya lah, pendapat saya, memang ada function juga lah dia. Orang kata tidaklah terlalu tajam. Bukan orang kita tak boleh buat terlalu tajam, bukan orang dulu tak boleh buat senjata terlalu tajam, tapi dibuat sedemikian rupa. Sebab rupanya dari sudut bertempur pun dia ada function, untuk mengalihkan perhatian, untuk melarikan perhatian dia, untuk dia terlupa kejap dia ni, ataupun jadi bila dia rasa sakit dia akan jadi terlalu berhati-hati. Itu pun bagus juga bila bertempur. Bila dia terlalu berhati-hati, dia tak bertempur dengan cara dia. Okay? Jadi lebih mudah untuk mengalahkan lawan bila kita main cara kita, tapi dia tak bermain dengan cara dia. Dia dah jadi terganggu, pemikiran dia terganggu, itu lebih mudah. So itu dari sudut ketajaman senjata lah. So jangan komplain kenapa senjata lama ni tak tajam sangat ke apa. Ada beberapa pendapat juga kata keris ni bila digunakan makin lama makin tajam. Maksudnya bila dia dah makan darah makin lama makin tajam. Okey, itu satu lagi sudut pendapat lah. Tapi bagi saya tak ada keperluan pun untuk terlalu tajam, terutama bila kita berlawan dengan musuh kan. Macam kita tahulah, bila bermain keris ni, permainan dia kita nak menghabiskan dia secepat yang mungkin. Kalau dua-dua tu mahir, okay, kita perlukan dia lari perhatian sikit, ada distraction sikit, supaya dia tak sebelum naluri dia sebagai manusia tu kick in, orang kata dia tak bertempur dengan cara dia, dan kita dapat ambil peluang tu dan menghabiskan dia secepat yang mungkin. Itu antara sebab dia lah, pendapat saya lah. Dengar boleh percaya kan. Okey, satu lagi cerita, ketika kita bertempur kan, satu lagi unik keris ni lah pendapat saya kan. Okay, yang ni saya dapat daripada kawan saya lah, sahabat saya juga dan guru saya juga kan. Bila senjata ni, katakanlah kita bertempur dan senjata ni hulu dia patah, dia pecah tu, patah je, hampir pasti kita tak boleh pegang lah keris, kita dah tak boleh main dah. Okay. Kalau kita bandingkan dengan keris, keris walaupun tanpa hulu, sebagai contoh keris satu lagi yang saya cabut dulu ni kan. Kalau keris tanpa hulu, kita masih boleh bermain. Kita hanya perlu pegang macam biasa je. Dan dia tak ada masalah. Mungkin beza ada hulu dengan tak hulu mungkin dalam 90% lagi efektif kalau ada hulu lah. Mungkin dia kurang sikit dalam 90%, tapi masih boleh bertempur, tak ada masalah. Pegangan tu masih lagi selesa, kita masih boleh bermain lagi, boleh menikam lagi, boleh mengiris lagi, boleh menikam, boleh mengiris, boleh menikam, tak ada masalah walaupun tanpa hulu. Dan kalau kita cuba bayangkan, saya tak ada pisau tanpa hulu lah, tapi boleh bayangkan sendiri kalau pisau ni tak ada hulu, kita tahu dia punya bentuk puting ni kita panggil puting lah. Kita tahu bentuk dia punya pasak dia atau puting dia ni, dia lurus juga macam ni. Jadi nak pegang memang tak boleh, kena pegang macam ni. Kalau nak bertempur juga tanpa hulu, terpaksa pegang macam tu lah. Jadi tak selesa, dia punya kadar kegunaan senjata tu orang kata dah menurun dengan drastik lah. Kalau keris tak ada masalah, walaupun tanpa hulu masih lagi boleh bertempur macam biasa. Sebab satu, puting dia ni kalau boleh lihat dia bulat lah. Jadi untuk kalau puting keris jauh lagi panjang, lagi senang pegang. Kalau keris macam Semenanjung ke Sumatera ni, Sumatera ke, dia tak ada masalah nak pegang. Walaupun puting pendek sikit, tak ada masalah walaupun tanpa hulu. Ini salah satu orang kata dari sudut reka bentuk senjata tu, dia dah difikirkan sampai ke tahap macam ni lah.
Walaupun tanpa hulu dia boleh juga, kita boleh juga menyerang, bertempur juga, tak ada masalah. Okay. Banyak lagi boleh cerita, tapi saya rasa setakat ni tu je lah. Itu sebagai asas lah untuk kenalan ni lah. Okay. Kalau nak cerita panjang-panjang lagi takut panjang pula video ni. Okay, okay, mungkin tu lain kali lah. Okay, setakat tu saja lah. Okay. Sekian, terima kasih. Macam saya cakap awal-awal tadi, ini daripada pengalaman saya, daripada saya kumpul daripada rakan-rakan, daripada persilatan saya, daripada guru-guru saya. Okay. Sebagai asas saja. Okay. Kalau kita asingkan dari permainan dengan senjata, kalau kita tengok senjata saja, kita boleh lihat kat sini sebagai rumusannya, keris ni memang senjata efektif. Okay. Untuk kategori dia memang efektif. Okay. So saya, yang lain-lain tu mungkin kita akan tambah kemudian. Okay. So setakat ni saja. Sekian